Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azza Nur Azmira binti Mazlan. Saya akan present tajuk 13 iaitu Staffing System Management. Saya akan menerangkan tentang outline. Outline ini adalah tajuk-tajuk yang saya akan present untuk slide yang seterusnya. Okey. Yang pertama adalah introduction, kemudian design and administration of staffing systems, kemudian evaluation of staffing systems, and then legal issues. Dalam 3 tajuk tu, dia ada tajuk-tajuk kecilnya di bawah. Okey, yang seterusnya ialah learning objective. Learning objective ni adalah satu objektif yang kita dapat dalam tajuk yang saya akan terangkan ni, dalam staffing system management. Okay, yang pertama ialah recognize the importance of effective policies and procedures for staffing, and then understand the importance of concrete fair policies and procedures in selection. Yang ketiga adalah evaluate the advantages and disadvantages of outsourcing staffing processes. Yang keempat, understand how to evaluate the various results of staffing processes. Yang seterusnya adalah recognize the legal issues involving record keeping and applicant or employee privacy. Kemudian, plan for effective dispute resolution. Okey, yang seterusnya kita pergi ke introduction. Introduction mengenai staffing system management ni adalah bagaimana sistem staffing ini menghasilkan cara yang lebih baik untuk menangani masalah yang ada dalam organisasi. Kemudian, staffing system management ini juga dia menceritakan tentang berapa ramai orang yang berhenti kerja ataupun berapa lama mereka bertahan untuk bekerja dalam satu organisasi itu setiap kali mereka mengambil pekerja yang baru. Maksudnya dekat sini macam contoh macam kita contoh setiap berapa tahun kita ambil pekerja yang baru kan. So orang yang lama tu berapa lama dia bertahan untuk bekerja dalam organisasi itu. Okey, yang terakhir staffing system management ni juga dia membantu kepimpinan atas yang berada dalam organisasi untuk mengetahui isu-isu pekerja dalam organisasi, masalah-masalah lah yang ada dalam organisasi tentang pekerja mereka. Contohnya macam seseorang pekerja itu terganggu produktiviti kerja dia disebabkan apa. Jadi daripada situ mereka boleh tengok sebab-sebabnya. Okey, yang seterusnya kita bersambung dengan tajuk yang pertama iaitu Design and Administration of Staffing Systems. Okey, seterusnya kita pergi ke Mission of Staffing. Okey, mission ni adalah satu perkara penting yang kita perlukan dalam organisasi. Macam yang kita tahu, dalam satu organisasi tu mesti kena ada mission, vision, policy and procedures kan. Okey, sekarang ni kita pergi ke tajuk mission. Apa yang penting mission dalam satu organisasi ni? Dia adalah satu perancangan awal untuk satu organisasi ni, dan dia mission ni adalah satu perkara maksudnya mission ni adalah satu perkara yang dilakukan oleh organisasi. Mission ni adalah perkara yang kita ingin bagi tahu dekat pekerja ataupun pemegang saham. Selain itu, pelanggan kita dan vendor-vendor yang lain. Okey, seterusnya kita teruskan dengan organizational arrangements. Okey, organizational arrangements ni dalam bahasa Melayu dia adalah susunan organisasi. Okey, korang boleh tengok page 654, exhibit 13.1 tu. Kat situ ada satu organisasi.
Okay, korang boleh tengoklah kat situ. Dia ada tugas dia dengan jawatan setiap setiap jawatan ada tugasnya dekat situ. Okay, macam korang tengok dekat situ ada top management team di mana tugas dia adalah untuk develop organizational strategy and goals. Kemudian ada chief human resources officer, tugas dia adalah untuk develop staffing policies, procedures and evaluation criteria. Begitulah dengan yang seterusnya. Tugas-tugas dan jawatan di dalam satu organisasi. Macam kita tengok selalu memang dalam company kena ada satu carta organisasi daripada yang atas sehinggalah yang ke bawah. Tapi yang ini adalah carta organisasi untuk staffing. Maksudnya orang HR punya organisasi. Begitu. Okay. Macam apa ni, HR ni dalam pekerjaan dan pengambilan pekerja dianggap sebagai fungsi utama jabatan HR. So HR ni dia adalah satu jabatan yang paling penting lah untuk organisasi sebab nak ambil pekerja ke apa semua daripada kita kena rujuk HR. Okey, seterusnya kita teruskan dengan polisi dan prosedur. Okey, apa beza dua benda ni? Polisi ni adalah prinsip objektif panduan yang dicari melalui tindakan yang sesuai. Prosedur pula adalah langkah-langkah yang ditentukan dalam situasi yang serupa. Okey, beza dua benda ni adalah polisi. Okey, contohlah dalam satu syarikat kan mesti kena ada polisi syarikat kan. Jadi jika satu syarikat tu nak buat satu perkara yang tiada jalan penyelesaiannya, maka syarikat tu kena rujuk balik polisi syarikat tu. Sebab polisi ni macam satu panduan, macam orang kata apa satu undang-undang dalam perniagaan untuk satu undang-undang lah dalam perniagaan. So macam kalau tak jumpa apa yang nak cari, jadi rujuk balik dalam polisi tu. Kemudian prosedur ni pula dia adalah langkah-langkah yang ditentukan dalam situasi. Contohnya macam okey, seorang pekerja ni selalu datang kerja lambat ataupun tak datang kerja tanpa sebab yang munasabah. Jadi HR kena keluarkan satu surat warning. Dia tak boleh buang terus kan. So dia kena keluarkan satu surat warning yang pertama. Kemudian begitulah yang seterusnya. Diorang kena ikut prosedur satu-satu untuk bagi pekerja yang datang lambat tadi tu ni lah, macam sedarlah yang dia ada salah macam tu. Guideline for creating effective staffing policies and procedures, di mana panduan untuk menciptakan dasar dan prosedur pekerjaan yang berkesan. Okay, korang boleh tengok page 656, exhibit 13.2. Dekat situ dia ada bagi planning process stage. Okay, so kita tengok satu-satu stage untuk apa orang kata panduan untuk cipta dasar dan prosedur. Yang pertama adalah tentukan strategi dan keutamaan yang menyeluruh yang berpandukan kepada semua policies dan prosedur. Contohnya dekat sini dia bagi align employee capabilities and efforts with annual strategic plans. Korang boleh tengoklah kat situ kan. Dia bagi contoh. Okay, kemudian yang kedua adalah tentukan objektif khusus untuk polisi dan prosedur kepegawaian. Yang seterusnya adalah memberitahu semua polisi dan prosedur kepada semua pekerja dan pastikan semua melaksanakannya. Maknanya dekat sini untuk menghasilkan satu prosedur pekerjaan yang baik, semua orang dalam syarikat tu kena tahu polisi dan prosedur yang ada dalam office tu, dalam organisasi tu, dan pastikan mereka melaksanakan apa yang polisi tetapkan dan prosedur yang ada. Barulah perkara tu terjadi. Dan kemudian yang terakhir adalah menilai dan menyimak semula dasar dan prosedur yang ada. Okey, setelah dah buat polisi dan prosedur dalam syarikat tu, kita kena nilai balik dan simak. Tengok
betul ke polisi yang kita buat tu, ataupun kalau tak betul kita boleh buang dan buat balik semula sampai benda tu jadi elok. Okey, yang seterusnya adalah HR Information Systems, di mana aktiviti kepegawaian menghasilkan banyak maklumat. Okey, ini berkenaan dengan IT lah kan. Kalau sekarang kan organisasi menggunakan IT untuk memudahkan kerja. Okey, isu yang ada dekat sini adalah jenis maklumat untuk menghasilkan ataupun cara memfailkan, mengakseskan atau menggunakannya. Okey, kalau dalam organisasi kecil mungkin sistem maklumat tu dia tak berapa nak guna sangat. So, diorang menggunakan sistem yang manual. Maksudnya mungkin diorang record apa-apa, contoh sale lah, record sales ke dalam bentuk manual. Diorang tak gunakan IT. Okay, kalau dalam organisasi besar pula, sistem maklumat mungkin melibatkan penukaran maklumat menggunakan elektronik dalam melakukan sebuah tugas dan proses. Macam saya cakap tadi lah. Kalau company besar mestilah kena guna orang kata sistem maklumat IT. Sebab kalau nak guna manual tu payahlah kan. Sebab organisasi besar dia lebih banyak orang kata permintaan, demand. So nak update tu mesti update dalam sistem maklumat untuk memudahkan kerja dan lebih sistematik kerja yang kita lakukan tu. Okey, yang seterusnya adalah outsourcing. Outsourcing ni adalah sumber dari luar. Okey, apa yang penting sumber dari luar dalam staffing ni adalah merujuk kepada kontrak kerja dengan vendor atau pentadbir pihak ketiga. Okey, maksudnya pihak ketiga tu orang luar lah kan. Okey, sumber ini dia menyebabkan fungsi HR ini semakin meningkat. Okey, kemudian kat sini ada types of staffing activities outsource. Macam awak boleh tengok yang saya tunjuk dekat dalam slide saya ni. Yang pertama adalah outplacement, and then relocation, and then testing, kemudian recruitment and staffing, use of temporary employees, updating affirmative action plans, and applicant database. Okey, kemudian sebab-sebab kenapa mengambil sumber dari luar. Kenapa syarikat kena ambil sumber dari luar ni walaupun dah ada orang yang dekat dalam organisasi? Okey, yang pertama adalah untuk menjimatkan masa. Kemudian fleksibel. Seterusnya adalah kepakaran. Kepakaran orang daripada luar kan kita kena ambil juga. Kemudian quality service dia. Kemudian boleh mengurangkan tanggungjawab dan mengurangkan kos. Okey, kemudian kita pergi yang seterusnya adalah evaluation of staffing system, iaitu penilaian kepegawaian. Ini adalah tajuk kebesar yang kedua. Okey, apa itu konsep staffing process? Okey, konsep staffing process ni dia adalah konsistensi operasi sistem kepegawaian. Maksudnya kalau ada proses ni, sistem staffing ni dia akan jadi teratur je. Okey, yang seterusnya adalah sebab untuk menggunakan sistem kaki tangan standard ni. Okey, yang pertama kenapa kita kena guna? Yang pertama adalah memastikan maklumat KSO yang sama dikumpulkan oleh semua pemohon. Yang kedua adalah memastikan semua pemohon menerima maklumat yang sama. Yang ketiga adalah tingkatkan persepsi pemohon terhadap keadilan prosedur dan sistem kepegawaian. Yang keempat adalah kurang cenderung untuk menimbulkan cabaran undang-undang oleh pemohon. Okey, ini semua adalah sebab-sebab yang kenapa kita kena ikutlah standard kaki tangan standard ni, sistem ni. Okey, yang seterusnya kita tengok steps to evaluate standardization. Maksudnya langkah-langkah untuk penilaian. Korang boleh tengok kat situ, dia ada step yang pertama adalah map a flow chart. Maksudnya kena buat satu lakaran chart untuk satu penilaian ni. Kemudian develop a list of step followed. Yang ketiga adalah identify actually deviation. Yang keempat adalah analyze deviation and determine reasons. Kena bagi tahu sebab-sebab dia. And then make changes. Kena buat satu perubahan. Okey, korang boleh tengok dekat page 665.
Exhibit 13.5 tu, dekat situ dia ada tulis, dia ada bagi satu lakaran tentang ni lah, penilaian, macam mana nak kena buat penilaian standardization tu. Okay, yang seterusnya adalah staffing process results. Okay, apa benda staffing process results ni? Okay, tadi kita dah buat proses, sistem proses tu kan. Jadi results dia adalah untuk petunjuk kuantitatif menunjukkan keberkesanan dan kecekapan sistem kaki tangan. Yang kedua pula adalah result ni, kita dapat result ni daripada satu, kita kata apa, kita ada buat satu kajian dari mengukur aliran kaki tangan ni. Dia menggunakan barometer. Kemudian penggunaan ini bertujuan berguna untuk tujuan perbandingan antara dua benda, iaitu dua unit dan trend system. Dua unit ini adalah perniagaan yang berbeza berdasarkan nisbah hasil. Manakala trend system pula adalah kaki tangan yang sama dari semasa ke semasa. Okay, seterusnya kita teruskan kepada calculating staffing matrix. Ini staffing cost. Staffing cost ni kesukaran wujud dalam menentukan anggaran kos. Contohnya macam kita nak keluarkan duit untuk beli barang ke, ataupun untuk membayar gaji pekerja ke, dan sebagainya. Antaranya kurang pendekatan untuk menilai kos, dan kos berbeza mengikut saiz organisasi, keadaan industri, pasaran buruh. Okay, kalau korang boleh tengok dekat page 672 tu, exhibit 13.9 tu, okay, dekat situ dia adalah tunjuk macam mana kiraan, maksudnya comparison antara cost per hire and staffing cost ratio. Korang boleh tengoklah kat situ, okay? Okay, yang seterusnya kita pergi tajuk ketiga besar, iaitu tajuk akhir lah, iaitu legal issues. Yang pertama kita tengok kepada record keeping privacy and reports. Okay, record keeping ni dia adalah pembuatan dan penyelenggaraan record. Contohnya macam personal data, KSAO information and medical information. Maksudnya kita kena simpan benda-benda penting yang ada dalam organisasi kita ni, untuk bila macam sampai satu tahap, kita akan rujuk balik ke semua data-data ataupun file-file yang ada tu. Okay, yang kedua adalah penyediaan report, di mana EEO report namanya, yang ada dua komponen. Yang pertama adalah federal contractors with 50 until 99 employees must be filed in component 1. Okay, and yang kedua adalah federal contractors and private employers with 100 or more employees must file in component 2. Contohnya komponen 1 of EEO ni, okay, korang boleh tengok dekat page 676 exhibit 13.11 tu. Dekat situ dia ada tunjuk contoh komponen tu. Okay, korang boleh tengoklah kat situ kan bentuk dia. Okay, yang seterusnya adalah privacy concerns. Okay, privacy concerns ni korang boleh tengok dekat page 674 exhibit 13.10. Okay, kat situ dia ada tunjuk federal record keeping requirements. Record that should be kept included influring. Maksudnya benda yang kita kena simpan lah dekat dalam organisasi kita. Keperluan kita untuk menyimpan rekod persekutuan. Okay, yang pertama adalah application for employment, hire, promoter or transfer, and then reasons for refusal to hire, promote or transfer, and then test and test cost plus other KSO information. Yang keempat adalah job orders submitted and labor unions and employment agencies, and then a medical exam results. Kemudian advertisement or other notice to the public or employees about job openings and promotion opportunities, and then request for reasonable accommodation, then impact of staffing decision on protected groups, adverse impact statistic, and lastly is records related to filing of a discrimination charge. Okay, so record ni perlu disimpan minimum dalam masa 1 tahun.
So macam kita tahu juga tentang account kan. Kan setiap tahun kita kena simpan satu record account penutup. So macam setiap tahun dia ada penyimpanan dia. Kita teruskan kepada dispute resolution, iaitu penyelesaian pertikaian. Okey, penyelesaian pertikaian ni ada 4. Yang pertama adalah external resolution, dan kedua adalah internal resolution, yang ketiga internal investigation, and lastly is ADR, which is ADR is alternative dispute resolution. Okay, kita pergi satu persatu. External resolution ni adalah komplain seseorang pekerja perlu komplain, mesti kena ada, maksudnya mesti kena ada agensi. Maksudnya dekat sini dia komplain untuk bukan, macam mana nak cakap, bukan secara terus. Dia lebih suka kaedah ini mengadu daripada kaedah yang tidak rasmi lah, macam tu. Okey, yang kedua adalah internal resolution. Ini adalah cara komplain oleh pekerja mestilah dalam keadaan segera. Salah satunya adalah teknik ADR, juga mungkin boleh digunakan. Okey. Kemudian internal investigation. Contohnya macam pengurus, dia banyak mengumpulkan bukti dan membuktikan atau menyangkal tuduhan. Maksudnya pengurus kena simpan bukti-bukti yang ada dalam isu-isu yang kita dapat dalam organisasi. So bila ada satu masalah, kita boleh buka balik bukti-bukti tu dan tunjukkan untuk menyelesaikan masalah. Okey, yang last sekali adalah ADR. ADR tadi maksud dia alternative dispute resolution. So dia adalah prosedur untuk menyelesaikan perselisihan tanpa litigasi. Litigasi tu dia seperti macam perundingan yang seperti perundingan. Maksudnya macam mana cakap? Maksudnya okey, contoh yang senang kita bagi perundingan lah. Okey, kemudian mungkin orang memilih prosedur ADR ni disebabkan prosedur ni biasanya lebih murah dan lebih cepat. Kemudian salah satu sebab pihak memilih prosedur ADR ni kerana ia tidak seperti proses perbalahan. Maksudnya proses ni kita buat dengan tenang je lah, tak ada bergaduh apa-apa. Tetapi dia boleh membolehkan pihak-pihak saling memahami kedudukan masing-masing. Maksudnya tak ada nak bergaduh-gaduh, kita tahu dekat mana kita duduk, macam tu. Kemudian ADR ni juga dia boleh menghasilkan penyelesaian yang lebih kreatif. Mungkin macam penyelesaian sebelum ni mungkin tak berapa nak okey, tapi ADR ni dia boleh menghasilkan satu benda yang cepat lah nak selesai benda tu. Dia senang je. Okey, kemudian kita boleh tengok slide seterusnya tentang alternative dispute resolution approach. Maksudnya pendekatan kepada ADR ni. Dekat korang boleh tengok page 679, exhibit 13.12. Dekat situ dah ada tunjuk pendekatannya. Antaranya adalah negotiation, fact finding, peer review, mediation and arbitration. Okay, negotiation ni mungkin macam perundingan lah. Kita boleh buat perundingan kan. Discuss complaint with goal of resolving it. Maksudnya kita bincang dan dapatkan goal untuk selesaikan masalah tu. Okay, kemudian fact finding tu adalah natural person investigates complaint. Maksudnya pencarian fakta lah. Kemudian peer review adalah employees and managers work together in panel. Mediation pula adalah natural person helps to find a solution. Maksudnya seseorang itu cari solusi untuk seorang itu menolong untuk mencari permasalahan itu. Dan last sekali adalah arbitration ni adalah natural person makes a decision binding on the parties. Maksudnya seseorang itu membuat satu penyelesaian, decision melalui orang ketiga, macam tu. Okey, seterusnya kita teruskan dengan case study. Okay, saya ambil case study ni dekat satu web. So, tajuk dia adalah syarikat periklanan pelbagai wilayah mengembangkan strategi untuk mempertahankan budaya organisasi tanpa menjejaskan kualiti penyampaian sambil berkembang lebih jauh. So, dia nak mengembangkan strategi untuk mempertahankan budaya organisasi
kepada lebih jauh tanpa menjejaskan kualiti penyampaian. Okey, saya akan terangkan dengan lebih ringkaslah tentang kes study ni. Okey, isunya adalah sebuah firma media yang berkembang telah mengalami pertumbuhan pendapatan yang sangat baik. Namun perkembangan mereka benar-benar diputarbalikkan kerana mereka telah membuka pejabat di luar negara yang tidak memiliki pemusatan dari segi kawalan dan pengukuran prestasi. Okey, Gadlang terlibat untuk mengembangkan strategi HR dan pentadbiran baru dengan tujuan memberikan peningkatan prestasi. Bekerjasama dengan pasukan pengurusan klien, Gadlang juga melakukan tinjauan struktur organisasi dan penilaian prestasi untuk mengenal pasti dan mengutamakan peluang untuk meningkatkan produktiviti dan akhirnya keuntungan. Maksudnya dekat sini, dia nak buka company tu memang ada, tapi dia nak buka, maksudnya dia nak orang kata apa, benda yang dah ada nak buat balik, macam tu. Tapi untuk yang dulu, diorang tak mengamalkan prestasi, diorang tak mengamalkan diorang tak ambil beratkan tentang prestasi pekerja. So Gadlang ni buat untuk penilaian prestasi kerja untuk meningkatkan produktiviti lah, dan akhirnya selebihnya untuk mendapatkan keuntungan. Maksudnya case study ini dia berkaitan dengan penilaian prestasi pekerja. Okay, jadi macam yang saya beritahu tadi, case study ini adalah berkaitan dengan 4 perkara, iaitu struktur organisasi, pengurusan pampasan, penilaian prestasi dan dasar dan amalan sumber manusia. Okay, jadi solusinya adalah yang pertama tentang struktur organisasi adalah mereka diberi kerangka kerja di mana syarikat dapat dialur asas-asas yang memastikan gabungan berfungsi. Kemudian solusi yang kedua adalah pengurusan pampasan, iaitu amalan terancang disarankan yang melibatkan pengimbangan hubungan pekerja-pekerja dengan memberikan faedah wang tetapi bukan wang kepada pekerja. Kemudian solusi yang ketiga adalah penilaian prestasi, iaitu alat ujian yang luas dibina untuk memantau kaki tangan secara berkala. Okey, kemudian solusi yang terakhir iaitu dasar dan amalan sumber manusia, iaitu manual intensif diperkembangkan yang tidak hanya memenuhi piawaian undang-undang, tetapi juga keperluan syarikat yang sedang berkembang. Konklusinya, maksudnya kesimpulan yang dapat daripada kes study ni, setelah selesai rancangan strategi komprehensif yang disampaikan oleh Gadlang merangkumi inisiatif khusus seperti pelaksanaan kebijakan kompensasi dan penilaian baru, perubahan struktur ataupun KPI baru dan sebagainya. Okay, sebagai hasil taktik yang digunakan oleh Gadlang ni, pelanggan mendapat manfaat yang berlanjutan, kemudian termasuk kemampuan untuk meramalkan standard tingkah laku mereka yang dapat diterima. Jadi itulah case study yang saya dapat sampaikan. Kemudian itulah yang terakhir untuk saya bentangkan. Itu saja daripada saya untuk membentangkan tentang chapter 13 ni. Jadi sekian, terima kasih.